disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatil Kubra, dalam kitab dia disebutkan satu ketika Talhah dia pergi bermusafir ke Syam di Busra. Busra ni bukan Basrah, Basrah dekat Iraq, Busra di Syam. Dia pergi bermusafir meniaga. Talhah ni dikenali sebagai satu orang yang sangat hebat meniaga dan dia kaya. Dia banyak infak dan dia tetap kaya sampai dia meninggal dunia. Satu ketika dia pergi ke Busra meniaga. Lalu dia berjumpa dengan seorang rahib, seorang pendeta Kristian. Pendeta tu keluar daripada dia punya tempat ibadat dan pendeta tu tanya kepada mereka, siapa di antara kamu yang datang daripada negeri haram, daripada Mekah? Lalu Talhah bagi tahu kepada pendeta tu, aku datang daripada negeri haram. Pendeta tu tanya kepada dia, akharaja Ahmad, telah keluar ke Ahmad? Talhah tanya, apa yang keluar? Ahmad tu siapa? Pendeta tu kata, pada zaman inilah, ketika musim ni lah, akan keluar seorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib menjadi Rasul. Dia akan keluar daripada Mekah, lalu dia akan pergi ke negeri yang dipenuhi dengan batu-batu besar dan juga pohon-pohon kurma. Dia akan keluar pergi ke negeri itu. Kalau kau boleh jumpa dengan dia, balik dan jumpa dengan dia. Pendeta tu bagi tahu kepada Talhah bin Ubaidillah. Dan Talhah apabila dia mendengar khabar tu, dia terus balik daripada Syam, balik daripada Busra, pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia tanya kepada orang Mekah, ahadatha amr, ada benda baru berlaku di Mekah ke? Apa perkara baru yang berlaku? Orang Mekah khabarkan kepada Talhah, di Mekah tanabba'a Muhammad dia mengaku dia jadi Nabi. Lalu Talhah tanya kepada orang Mekah, siapa yang ikut dia? Mereka kata Abu Bakar. Abdullah ibn Abi Quhafah antara orang yang ikut Muhammad. Dia pergi jumpa dengan Abu Bakar, tanya kepada Abu Bakar, kau ikut Muhammad? Abu Bakar kata, ya, aku ikut. Dan kau juga patut ikut Muhammad kerana Muhammad mengajarkan perkara-perkara kebaikan, mengajarkan kepada yang hak. Lalu Talhah dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah dia balik daripada Syam, dia pergi jumpa dengan Abu Bakar. Lepas tu dua-dua mereka pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dan Talhah masuk Islam dengan tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar masuk Islam dengan Nabi SAW. Talhah masuk Islam dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua-dua ni adik sepupu lah kira. Dan setelah masuk Islam, di peringkat awal mereka disiksa, sama macam orang lain disiksa. Mereka ni antara orang yang ada kedudukan, ada harta, Talhah dan juga Abu Bakar. Jadi mereka solat, orang nampak mereka solat, orang tahu mereka masuk Islam. Lalu mereka diikat, dua-dua orang ni diikat oleh Naufal ibn Khuwailid. Diikat mereka dua orang dekat pokok dengan tali untuk menghalang Abu Bakar dan juga Talhah daripada sujud kepada Allah. Tak boleh nak seksa teruk sangat, tak boleh nak jual, mereka bukan hamba abdi. Mereka ada kedudukan. Yang boleh dibuat oleh Naufal adalah ikat mereka berdua. Sebab itu Abu Bakar dan juga Talhah radhiyallahu anhuma, dalam sirah mereka dipanggil qarinain, dua orang yang diikat. Memang lekat nama tu kepada mereka berdua sebab dua-dua orang ni diikat oleh Naufal ibn Khuwailid pada peringkat awal mereka memeluk Islam. So mereka pun ditekan. Itu di peringkat awal. Sampailah apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ketika itu Talhah masih lagi satu orang yang hebat dengan perniagaan. Dia masih hebat. Dia kira kepakaran dia meniaga lah Talhah ni. Selain daripada perang, dia pakar meniaga. Dia kaya. Talhah seperti Abdul Rahman bin Auf juga, orang yang kaya dan orang yang pemurah. Orang-orang yang pernah mengikut Talhah, mereka kata kami jarang sangat jumpa orang yang lebih pemurah daripada Talhah. Dia akan belanja apa sahaja yang dia ada, tapi dalam masa yang sama harta dia tak kurang, dia tetap kaya. So dia ni business planner yang bagus. Selain daripada Badar, Talhah ikut semua peperangan dengan Nabi SAW. Dia tak pernah skip. Badar tu pun bukan dia nak skip, tapi dia skip sebab Nabi arahkan dia pergi cek tentera Quraisy. Dia telah tunjukkan satu sikap ataupun tingkah laku dia ketika Uhud sehingga tak ada siapa mempersoalkan Talhah sebelum tu dan juga selepas tu. Nabi letak kedudukan Talhah ketika Uhud tu seolah-olah dia ni
hampa buatlah apa kepada dia pun, hampa cakaplah apa hampa nak cakap tentang dia, dia ahli syurga. Dan ini dipegang oleh para sahabat Nabi SAW. So dia pergi perang Uhud. Macam kita tahu dalam perang Uhud, sampai satu keadaan yang kucar kacir, semua orang tentera berpecah. Hanyalah yang tinggal pada ketika itu Nabi SAW bersama dengan 12 orang yang duduk dengan Nabi, dan mereka diserang oleh kumpulan tentera Quraisy. Para sahabat lain jauh ke depan dah berpisah. Ada yang lari balik, ada yang tak ada hala tuju nak patah balik ke Madinah. Walaupun di kalangan mereka orang-orang yang besar. Sebelum ni saya nak cerita selingan sikit. Selain daripada Talhah, salah satu lagi wira dalam perang Uhud adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ni pak saudara kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, nama aku dinamakan dengan nama Anas bin Nadhr. Anas, nama dia tu sebab dia hebat. Dia pun sama macam Talhah juga, terlepas perang Badar. Dan dia ketika Uhud, apa yang jadi sebelum cerita Talhah, ketika orang kucar kacir, orang lari balik, orang tak menentu, Anas bin Nadhr dia berperang keseorangan. Dia membunuh Quraisy tanpa hala tuju. Dia bunuh sebanyak mungkin Quraisy yang dia boleh bunuh, sampai dia mati ketika perang Uhud. Dia syahid ketika perang Uhud, Anas bin Nadhr. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang Talhah dan juga Anas bin Nadhr. Nanti sekejap lagi saya cerita tentang ayat tu. So Talhah pula 12 orang duduk bersama dengan Nabi SAW, dikepung dan dikelilingi oleh Quraisy. Apabila Quraisy yang dah kepung mereka semua keluarkan pedang acah untuk menyerang mereka, Nabi SAW tanya kepada mereka, Man lil qaum, siapa antara kamu yang boleh ke depan dan berlawan dengan Quraisy? Talhah kata, ana ya Rasulullah, aku boleh ke depan dan pertahankan. Malaka ya Talhah, Nabi kata, orang lain ada tak? Siapa yang nak? Lalu keluar seorang lelaki Ansar. Lelaki Ansar ni dia pergi perang dan dia terbunuh. Kemudian Nabi tanya lagi kepada para sahabat, 12 orang je yang ada dekat dengan Nabi SAW. Nabi tanya lagi, siapa di antara malal qaum, siapa di antara kamu yang boleh ke depan dan berlawan dengan musuh? Talhah kata, ana ya Rasulullah, aku boleh. Nabi kata, selain daripada Talhah, siapa yang boleh? Ada lelaki Ansar yang keluar, dia keluar dan dia lawan dengan musuh sampai dia terbunuh. Demikianlah sehingga habis ke semua lelaki Ansar 11 orang ni, mereka terbunuh mempertahankan Nabi SAW, sampai tinggal Talhah dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi tanya, siapa yang boleh berlawan dengan musuh? Talhah kata, ana ya Rasulullah, aku boleh keluar dan aku boleh pertahankan, aku boleh lawan dengan musuh. Kata Nabi SAW, kau keluar dan lawan. Dan dia keluar. Dalam kitab-kitab sirah ditulis bahawa Talhah lawan sebagaimana 11 orang tadi lawan. Dia bertahan, tak ada siapa boleh dekat dengan Nabi SAW. Dia dengan baju besi dia dan juga pedang dia, dia berdiri dan mempertahankan Nabi SAW. Tak ada siapa boleh dekat. Adalah beberapa orang boleh panah Nabi SAW. Nabi kena panah sedikit. Selain daripada tu, Talhah pertahankan ataupun kena dekat dia. Sehinggalah ada satu mata panah yang orang nak serang Nabi SAW. Talhah tak boleh nak elak dengan dia punya baju besi, dia tahan dengan tangan dia. Dia tahan dengan tangan dia tercucuk, putus jari dia. Talhah bin Ubaidillah, jari dia putus dalam perang Uhud. Dalam sebahagian riwayat disebutkan tangan dia jadi syalal, tangan dia lumpuh. Sebab bila mata panah ataupun lembing tu dibaling betul-betul kepada Nabi SAW, tak ada benda lain yang dia boleh guna untuk tahan melainkan tangan dia. Lalu dia tahan dengan tangan dia. Dan bila dia tahan, dia sakit. Dan dia gerakkan tangan dia, dia kata his ataupun has. Macam kita lah, macam kita kata aduh, sakit. Kata Nabi SAW, lau qala bismillah la rafa'athul malaikah wan nasu yanzurun. Kalau ketika dia sakit tadi tu, dia ucap bismillah, dia akan diangkat oleh malaikat dalam keadaan manusia akan lihat kepada dia masa tu. Dan mereka terpaksa berlari untuk, hanya tinggal 2 orang je, Nabi dengan Talhah radhiyallahu anhu. Mereka undur, mereka cuba menyelamatkan diri, dia tetap mempertahankan Nabi SAW. Sampailah ada satu batu, nak naik ke atas batu tu Nabi tak boleh naik. Sebab Nabi pakai 2 baju besi yang berat, Nabi tak boleh nak naik. Lalu Talhah dia tundukkan badan dia, Nabi pijak atas bahu dia, Nabi naik atas batu tu. Apabila Nabi SAW naik atas batu, Nabi kata, aujabat Talhah.
aujaba Talhah. Nabi kata wajiblah untuk Talhah masuk syurga. Itu untuk dia. Sehinggalah ketika itu barulah para sahabat yang lain daripada jauh mereka datang. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku adalah orang yang pertama sampai. Dan apabila aku sampai, aku lihat Nabi SAW bersama dengan satu orang lelaki yang mempertahankan Nabi, dan mereka dikepung oleh orang Quraisy. Dikepung oleh tentera kafir Quraisy. Kata Abu Bakar, kun Talhah, kun Talhah. Semoga orang yang duduk mempertahankan Nabi ini adalah Talhah. Semoga orang yang mempertahankan Nabi ini adalah Talhah. Fidaka bi abi wa ummi, aku tebus engkau dengan ibu dan bapa aku. Mudah-mudahan Talhah lah yang mempertahankan Nabi, sebab kemuliaan itulah dia nak kepada sepupu dia. Lebih baik daripada kemuliaan itu sampai kepada orang lain. Kata Abu Bakar, ketika aku bergerak, seorang lelaki itu mempertahankan Nabi SAW. Ketika itu datang Abu Ubaidah ibn Jarrah yatir. Seumpama dia terbang, sebagaimana dia terbang, datang Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu kami berdua datang dekat dengan Nabi SAW. Ketika itu dia lihat yang berdiri keseorangan mempertahankan Nabi SAW adalah Talhah bin Ubaidillah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau kamu bercerita tentang perang Uhud, dzalika yaum kulluhu li Talhah. Hari itu keseluruhannya milik Talhah. Dan apabila mereka sampai dekat dengan Talhah bin Ubaidillah, kata Nabi SAW, jaga saudara kamu ni. Mereka angkat dia dan mereka lihat banyak luka, 30 luka lebih di badan dia. Tangan dia lumpuh. Datang Hassan bin Thabit, penyair Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sebutkan satu syair untuk Talhah. Dan dia sebutlah syair yang panjang. Dia mempertahankan Nabi, dia korbankan tangan dia. Wa kana imaman linnas illa Muhammad. Dan antara yang disebut tu, Talhah adalah imam kepada manusia melainkan kepada Muhammad. Nabi SAW letak kemuliaan yang sangat tinggi kepada Talhah. Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah. Dalam riwayat disebutkan, ila syahid yamshi fil ard falyanzur ila hadha. Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang nak melihat kepada orang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talhah. Antara kemuliaan lain juga, cerita tentang Anas bin Nadar tadi. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang Anas bin Nadar. Allah sebut, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang Anas bin Nadar. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman ada sekumpulan lelaki yang telah membenarkan janji-janji Allah ke atas mereka. Ini Anas bin Nadar. Turun tentang dia. Sebab apa turun tentang dia? Dia tak dapat ikut perang Badar. Tak dapat ikut. Dan dia sebut kepada orang-orang yang dekat dengan dia, aku harap ada lagi peperangan dengan Quraisy supaya Nabi SAW tahu bahawa sesungguhnya aku bersedia berjuang mempertahankan Rasulullah. Tapi dia malu nak cakap, dia tak beritahu kat Nabi. Dan ketika perang Uhud, orang lain patah balik, orang lain lari tak tentu hala, dia tetap ke depan berlawan dengan Quraisy sampai dia meninggal. Dia jumpa dengan Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu yang juga tak tentu hala tentang semua orang lari selamatkan diri. Dia tanya Sa'ad bin Mu'adh, nak pergi mana? Sa'ad ni panglima besar, pendekar besar. Anas bin Nadar tanya, nak pergi mana? Dia kata, kita nak perang untuk apa? Tak tahu, tak ada tujuan. Kata Anas bin Nadar, peranglah kamu kerana merebut bau syurga. Lantaklah ada tujuan ke tak, tapi teruskan perang sampai dia mati. Allah turunkan ayat, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah. Di antara orang beriman itu ada di antara mereka yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Anas bin Nadar. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka juga ada orang yang telah menunaikan janji mereka. Dia telah menyempurnakan janji mereka. Maksudnya dia buat apa yang dituntut daripada dia. Para sahabat tak clear. Siapa maksud ayat ni? Man qada nahbahu. Maksudnya man qada nahbahu ni maksud dia tujuan hidup dia dah sempurna dah.
Dia buat apa yang Allah Ta'ala nak daripada dia. Para sahabat nak tahu siapa maksud ayat ni. Dalam satu ketika diriwayatkan, pernah satu ketika ada seorang A'rabi, orang Badawi lah, orang luar daripada Madinah, datang jumpa Nabi SAW. Kita tahu dalam sirah, para sahabat Nabi SAW, mereka segan nak tanya Nabi soalan pelik-pelik ni. Mereka tak tanya. Apa yang Nabi cakap, ini sikap para sahabat, itulah yang mereka buat. Sehingga kadang-kadang mereka tak faham, mereka ijtihad sendiri. Sebab mereka sangat hormat, sangat pandang tinggi Nabi SAW. Sebab sebahagian daripada mereka bila cakap tak boleh nak tengok muka Nabi SAW pun mereka malu ataupun hormat, betul-betul hormat. Satgi kalau tanya ni macam soalan bodoh pula. Kalau tanya ni mungkin tak patut tanya punya soalan. Dia ada macam tu punya mentaliti. Para sahabat hormat betul kat Nabi. Satgi kalau tanya ni kena bahan dengan orang lain pula kan. Macam nak tanya tak tanya. Sampailah orang Badui ni datang. Jadi para sahabat biasanya orang baru mai, junior, orang baru mai, junior ni lah yang jadi bahan. Hang tolong tanya boleh tak? Mereka orang bagilah kat dia soalan. Zaman kita pun sama juga macam tu kat kita buat. So orang baru ni bila sampai baru nak masuk Islam, nak jumpa Nabi SAW, maka para sahabat pun kata kat dia, okey, hang nak masuk Islam tak apa, bagus. Hang nak jumpa Nabi pun okey. Satu benda hang kena buat. Hang pergi tanya Nabi, faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka orang beriman ni ada yang telah menyempurnakan tuntutan-tuntutan. Siapa maksud dia? Mereka suruh dia tanya. Dia pun okey tak apa, senang tanya, bukan ada masalah pun. Apa takut sangat siapa? Dia pun datang, dia pergi depan Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ni? Faminhum man qada nahbah. Nabi tak layan dia, Nabi duduk diam. Nabi terus cerita, cakap benda lain. Ketika duk cerita-cerita tu, dia tanya lagi, ya Rasulullah, saya ada soalan ni nak tanya. Siapa yang telah menyempurnakan tuntutan-tuntutan agama? Nabi tetap tak layan dia. Nabi diam, Nabi cakap benda urusan lain. Nabi tak layan soalan tu, Nabi cakap benda lain. Dia tanya kali ketiga, ya Rasulullah, nak tanya ni, dia mungkin dia ingat Nabi tak dengar soalan dia kot. Dia pun tanya lah sekali lagi, ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang dimaksudkan man qada nahbahu ni? Nabi tak layan dia, Nabi diam. Kata Talhah, ketika itu aku bangun. Talhah pakai baju, dia pakai jubah hijau, dia bangun dan dia keluar daripada masjid. Dia dah jalan, dia dah keluar. Lalu Nabi SAW tanya, manis sa'il amman qada nahbahu. Siapa tadi yang tanya soalan tentang orang yang telah menyempurnakan tuntutannya? Lelaki itu datang, dia kata, ya Rasulullah, aku yang tanya tadi. Nabi kata, hadha minal ladhi qada nahbahu, mimman qada nahbahu. Kalau nak tahu salah seorang di antara orang yang telah menyempurnakan janji-janjinya, inilah salah seorang daripada mereka, iaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika dia pernah satu ketika dia dapat harta yang banyak. Saham dia untung, kerap untung, dia tak rugi. Haji Azwira pun pakar dekat bab ni. Saham dia untung, selalu untung. Harta ni sentiasa sampai kepada Talhah daripada Syam, daripada Iraq, daripada Yaman, daripada mana-mana lah. Dia duduk saja kat rumah, harta akan sampai dekat dia. Banyak sangat harta dia sampai. Dan dia pemurah, dia bagi ke orang. Orang katakan Bani Taim Ibn Murrah, tak ada siapa yang miskin, Talhah akan bantu. Sebelum dia bantu orang lain, dia bantu kaum kerabat dia dululah. Semua hamba-hamba mereka kaya, semua pakcik, makcik, sepupu dia ni semua kaya, dia bantu semua. Bani Taim bin Murrah kaya sebab Talhah. Satu ketika datang kepada dia harta daripada Yaman, 700,000 dirham. Banyaklah, 700,000 dirham sampai. Dia punya keuntungan sampai kepada dia, orang hantar ke rumah dia. Talhah bila dapat harta yang sebanyak tu sekaligus sampai kepada 700,000, dia tak tidur malam. Isteri dia duduk kat sebelah, dia tak tidur, dia pusing, dia tak selesa. Isteri dia nampaklah tanda Talhah ni tak selesa. Macam dia tak ada yang tak kena dengan dia. Isteri Talhah ni tanya kepada dia, apa yang buat yang tak selesa ni? Duit dah sampai dah. Bukan dia tak pernah pegang duit, duit dah banyak. Kata Talhah radhiyallahu anhu, dia kata, bagaimana perasaan aku kepada Allah Ta'ala, bagaimana perasaan seseorang kepada Allah Ta'ala kalau dia simpan untuk diri dia sebagai simpanan sebanyak ni? Macam mana perasaan dia kepada Allah Ta'ala? Seolah-olah dia rasa, kalau aku simpan banyak ni punya harta,
Macam aku ni bukan orang yang bertawakal. Kalau aku boleh simpan sebanyak ni. Dia bukan fikir Allah Ta'ala, dia bukan fikir kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Bukan, itu biasa kita fikir. Macam manalah kedudukan aku di sisi Allah. Kita orang biasa fikir macam tu. Tapi Talhah bin Ubaidillah, dia punya standard ni lain. Dia terbalik pula. Dia fikir, macam mana aku letak Allah Ta'ala dalam diri aku kalau aku boleh simpan harta yang sebanyak ni. Harta yang sangat banyak aku boleh simpan ni, di mana aku letak tawakal, di mana aku letak Allah dalam diri aku. Lalu isteri dia kata, bukannya susah, akhlak engkau boleh selesaikan masalah ni. Kata Talhah, akhlak aku nak selesai macam mana? Kata isteri dia, engkau kan pemurah. Jadi engkau panggil esok orang, bahagi-bahagikan harta ni, bagilah kepada Muhajirin dan Ansar. Ikut kedudukan mereka, bagilah semua kepada mereka. Dan dia bangun pagi dan dia bagi semua kepada mereka. Talhah bin Ubaidillah kata kepada isteri dia, engkau ni muwaffaqatun bintu muwaffaq. Orang yang muwaffaq, perkataan dia ni betul lah, tepat. Anak kepada orang yang perkataan dia tepat. Sebab isteri dia tu Ummu Kalsum binti Abu Bakar. So dia kata kepada isteri dia, engkau ni orang yang perkataan tepat, anak kepada orang yang perkataan tepat. Dan dia bagi harta tu. Banyak sangat dia bagi. Lalah bini dia tanya, untuk aku tak ada lah. Semua sekali dia bagi. Talhah kata, awak semalam tak abang. Baru hari ni nak abang. Talhah kata, okey, yang baki tu engkau simpan lah. Akhirnya isteri dia ambil satu barang kemas yang nilai dia 1,000 dirham. 699,000 dia dah sedekah. Sebab isteri dia sebut dapatlah satu bahagian tu. Dia punya pemurah antara orang yang Talhah ni dia balance lah. Dia pemurah dan dia kaya. Dia pemurah dalam keadaan baju dia cantik, pakaian dia cantik. Para sahabat katakan Talhah dia sentiasa pakai baju, dia akan celuk dengan mu'asfar. Kita kan pakai nila warna biru kan, macam dulu orang dulu. So Arab ni dia pakai warna kuning lah. Warna kuning dia akan celuk. Itu tanda orang yang jaga kebersihan, orang yang kemas. Rambut dia kemas, rambut dia sentiasa panjang dan dia la yafruq. Dia tak betulkan rambut dia. Jadi dia baju dia cantik, badan dia kemas, itu Talhah.